Inilah Nabi kita, pemaaf dia. Sama juga tuan-tuan, Nabi kita kena hina dengan orang Mekah. Luar biasa sekali. Mungkin tuan-tuan pun semua maklum, Nabi dan juga keturunannya Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib pernah kena boikot di Mekah. Diboikot. Ini satu benda yang kita tak dapat nak bayang. Kita sebab sini selalu boikot orang, kita tak tahu perasaan kena boikot. Kita kan kaki boikot. Israel lawan Palestin, tak pergi media, boikot. Dah okey, beli balik. Kita boikot. Trend kau pula kena boikot. Apa rasanya? Boikot ni stres, tuan-tuan. Bayangkanlah Nabi dan keturunannya diboikot dalam dua perkara, ekonomi dan juga sosial. Orang Quraisy tak akan berjual beli dengan orang Islam. Kalau dia nak beli barang dengan orang musyrikin Mekah, barang harganya tak sama, harga berganda-ganda lebih mahal. Dari segi sosial, mereka tak dibenarkan keluar daripada kawasan PKPD dia. Dia telah di PKPD kan, ada pagar dia, rela jaga, askar jaga. Dia tak boleh keluar, pagar kawat. Dekat kawasan Sa'i kita tu, dekat dengan Safa Marwah, itulah kawasan dia kena PKPD kan. Dia tak boleh keluar dalam setahun, kecuali dia keluar dalam 4 bulan saja, dalam bulan-bulan yang diharamkan perang. Tak boleh kahwin dengan orang Quraisy, tak boleh kahwin dengan Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, tak benar bercakap. Dan deklarasi ini didokumenkan, digantungkan di sebuah sahifah, lembaran yang ada perjanjian dan sumpah, memorandum, ditandatangani oleh setiap suku-suku di Mekah dan digantungkan di dinding Kaabah. Maknanya piagam tak akan berkawan lagi dengan puak-puak orang Islam. Tuan-tuan ingat tak stres lah? Stres. Kemudian bila Nabi dah pindah ke Madinah, ingatkan bila dah pindah kau tak kacau dah aku. Kacau juga. Berlaku perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Kau pun masalah kau sebenarnya. Kau tak suka aku di Mekah, okey, aku pindah. Aku dah pindah Madinah, 5-6 jam naik kereta baru sampai. Lagi kau mau serang. Kalau ikut sakit hati tuan-tuan. Apa lagi kau ndak? Aku dah tak kacau kau. Lulu gua dah ada kampung sendiri. Yang kau datang sini serang apa cerita? Kalau nak diikutkan sakit hati. Tetapi Nabi punya pemaaf luar biasa. Semasa Fathu Makkah, Fathu Makkah ni berlaku 10 Ramadan tahun 8 Hijrah, bersamaan tahun 629 Masihi. Nabi telah masuk semula ke Mekah bersama 10,000 orang sahabat. Ini dipanggil peristiwa Fathu Makkah. Ketika Nabi dan 10,000 sahabat masuk Mekah, orang Mekah semua panik. Selama ni diorang buat taktik serangan ke Madinah. Tahun depan serang lagi. Ini jam orang Islam pula datang, 10,000 datang. Semua panik sebab tak sempat prepare. Persiapan tak dapat. Macam mana tadi punya risik tentera, dia tak dapat maklumat. Macam mana, tak ada maklumat. Jadi barang bekalan yang kita Sungai Buloh ni tak apalah, ada DPSP kat sini, ada stok simpanan bawah tanah macam-macam benda sini dekat sini. Ni tak sempat nak buat apa-apa persiapan. Jadi orang Mekah panik. Abu Sufyan yang selama ni memusuhi Islam, bila dia tengok Nabi kita datang dengan 10,000 sahabat, dia pun pusing 360 darjah, lompat pati. Masa tu akta lompat belum ada lagi. Tapi ni kan tak boleh, sebab dia pun Nabi sayang dia, Abu Sufyan ni. Abu Sufyan ni kita tak boleh kutuk dia lebih. Walaupun dia banyak melakukan onar dalam sejarah Islam, perang Uhud, perang Badar, tapi dia ni sepupu Nabi. Jadi kita dah pegang prinsip Nabi ni dengan, alah tuan-tuan, takkanlah cicit dia tuan-tuan boleh kopek ke udang ni, dia punya sepupu-sepupu lagi lah. Kita kena respect juga. Sepupu Nabi ni, dia ni anak ayah dia nama Al-Haris bin Abdul Muttalib. Al-Haris bin Abdul Muttalib ni paklong Nabi. Anak-anak Abdul Muttalib yang laki-laki ada 10 orang. Maknanya Nabi ni ada 9 pak saudara. Yang ke-10 tu bapa dia lah Abdullah. Pak saudara dia, pak long dia Al-Haris namanya. Yang kedua Zubair, 3 Dirar, 4 Muqawim,
5 Abdul Manaf. Abdul Manaf ni panggil Abu Talib. Pak saudara nombor 6 Abdul Uzza. Yang ini yang popular, Abu Lahab. Pak saudara dia tu. Pak saudara. Yang ke-7 Abbas radhiyallahu anhu. Yang ke-8 Hamzah radhiyallahu anhu. Dan seorang lagi tak diketahui namanya, tapi ada ulama kata namanya Abbad. Jadi Nabi ni pak saudara ada 9, campur ayahnya 10. Al-Haris Pak Long dia nombor 1. Al-Haris ni ada beberapa orang anak. Antaranya Al-Mughirah. Al-Mughirah ni adalah Abu Sufyan. Dia ada nama Al-Mughirah. Ada nama seorang lagi anaknya Naufal. Ada seorang lagi Abdullah. Jadi ni semua anak Al-Haris. Jadi bila Abu Sufyan tengok orang Islam datang dengan 10,000 sahabat, Nabi dia pun dah panik. Jadi ketika itu orang-orang Mekah semua lari, bersembunyi. Ada yang lari padang pasir apa semua lah. Kenapa dia orang takut tuan-tuan? Sebab inilah Muhammad yang dulu kau boikot, kau bantai dia, sekarang dia datang dengan penuh kekuatan. Mau tak takut? Takut tuan-tuan, takut. Tapi Abu Sufyan ni lah, dia sepupu Nabi. Dan kata para ulama, Abu Sufyan ni dia sebaya dengan Nabi. Dan dia pun ada iras-iras muka Nabi. Ada gaya macam rupa Nabi. Sebab itu apabila Abu Sufyan tak ikut dakwah Nabi, orang semua heran. Sebab dia daripada kecil baik. Abu Sufyan ni setengah ulama sebut, kata dia ni adik-beradik susu pula lagi dengan Nabi. Dia pun menyusu juga dengan Halimatus Sa'diyah. Orang ingatkan kalau Nabi isytihar jadi Nabi, orang pertama masuk Islam Abu Sufyan lah. Aku bedak. Yang masuk Abu Bakar. Bahkan dia yang paling kuat lawan Nabi. Dia datang jumpa Nabi. Faja'a Abu Sufyan faqal, ya Rasulullah. Cik, dia pun pandai ke panggil Rasulullah. Biasa panggil Muhammad ya, sepupu. Biasa Muhammad. Kali ni dia orang pandai politik. Ya Rasulullah, ubidat hadra Quraisy la Quraisy ba'da al-yawm. Kata Abu Sufyan pada Nabi, ya Rasulullah, hari ni orang Quraisy Jahannam semua. Hari ni Quraisy binasa. Tak ada lagi dah orang Quraisy yang mampu bertahan selepas daripada hari ini. Kenapa? Ente datang 10,000 orang. Ini orang kampung tak boleh lawannya. Hari ini kami done. We are done. Habis. Orang-orang kampung, orang Mekah pun semua tunduk, takut. Ini Muhammad mesti datang balas dendam balik lah. Kita boikot dia 3 tahun. Dia pergi Taif, kita suruh pula orang baling batu lagi. Habislah kita hari ni. Tapi Nabi ni dia bijak berpolitik. Nabi jawab begini, man dakhala dar Abi Sufyan fahuwa amin, man alqas silaha fahuwa amin, wa man aghlaqa babahu fahuwa amin. Gini, aku ni kalau nak ikut marah, aku masih ada marah lagi. Ini kampung aku. Marah ada sikit-sikit lagi. Tapi tak apa. Siapa-siapa duduk dalam rumah Abu Sufyan, aku tak kacau. Siapa-siapa yang letak senjata, aku tak kacau. Siapa-siapa yang kunci pintu rumah pun aku tak kacau. Selain daripada itu, standby. Dia, Nabi ni dia jiwa besar. Kemudian orang pun dah tengok Nabi ni macam tak ambil tindakan yang keras. Dia orang pun datang berkumpul, jumpa dengan Nabi. Semua muka tunduk, muka takut. Nabi tanya kepada orang Mekah, ya ma'syara Quraisy, ma turauna anni fa'ilul fikum. Hei orang Quraisy, engkau agak-agak, apa aku akan buat pada engkau, wahai orang Mekah? Apa aku nak balas pada engkau orang semua? Mana kalau ayat kita, dulu kau samsing ya, sekarang aku sudah dah pakai bedak. Kalau cerita P.Ramlee, sekarang aku dah pakai bedak, apa macam? Cantik. Contohnya begitulah. Sekarang aku datang, engkau agak-agak apa aku nak buat pada engkau orang semua? Semua takut tuan-tuan. Habislah kita, habis. Tapi ada seorang dua menjawab, qalu khairan akhun karimun wa ibnu akhi karim.
Ada orang tua kata, wahai Muhammad, kami yakin kau akan buat yang baik-baik saja. Sebab engkau orang baik, engkau anak orang baik, saudara-saudara engkau semua orang baik, engkau keluarga orang baik. Takkanlah nak buat jahat pada kami. Pandai juga dia orang. Kata Nabi, azhabu fa antum tulaqa. Pergilah kamu semua buat hal masing-masing. Hari ini aku bebaskan kamu semua. Menangis semua orang Mekah. Ini Muhammad yang kita halau daripada kampung kita 8 tahun dulu. Sampaikan dah di Mekah, di Madinah, kita serang pula dia bertahun-tahun. Hari ini dia datang dengan penuh kehebatan, kemegahan. Dia boleh kata kepada kita, fa antum tulaqa, aku talakkan kau semua. Aku ceraikan kau semua. Maknanya kau semua bebaslah. Tak ada dendam, tak ada apa. Para ulama ada buat kajian. Apa sebab Nabi ini, walaupun dia dikhianati dalam perjuangan, tapi dia masih boleh memaafkan. Ini pelajaran untuk kita. Sebab Nabi ada satu tabiat, dia selalu bandingkan penderitaan dia dengan penderitaan Nabi-Nabi sebelum dia. Bagi dia, apa yang aku hadapi ni, ada orang lain lebih teruk lagi hadapi daripada aku. Jadi macam kita pun, katalah ada orang tipu kita, khianat kita, kita nak marah. Rasa malas nak maafkan dia. Tapi bandingkan dengan orang lain lebih teruk kena tipu daripada itu. Jadi kita akan ada sikit slow sikit lah. Ada slow sikit. Ada satu riwayat menyebut semasa Fathu Mekah itu, ketika Nabi tanya kepada orang Quraisy, ya ma'syara Quraisy, ma turawna anni fa'ilun fikum. Orang Mekah, agak-agak apa aku nak buat pada korang semua? Maka kata sebahagian daripada orang Mekah, naqulu khairan wa nadhunnu khairan, akhun karim wa ibnun akhin karim wa qad qaddarta fasjih. Ada yang kata, wahai orang keturunan yang baik-baik, kamu orang baik, ayah kamu baik, adik-beradik abang, pak saudara kamu baik. Kalau kamu berajak nak buat apa, buatlah, tapi kami yakin kau orang baik. Tapi apa jawab Nabi? Fa inni aqulu kama qala akhi Yusuf. Wahai orang Mekah, hari ini aku hanya nak ucapkan apa yang pernah diucapkan oleh saudaraku Nabi Yusuf ketika dia bercakap dengan adik-beradik dia. Apa kata Nabi Yusuf? La tasriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Nabi Yusuf bersabda kepada abang-abangnya, tiada cercaan pada kamu hari ini. Semoga Allah ampunkan kamu, dan Allah lah paling penyayang antara yang penyayang. Surah Yusuf ayat 92. Rupanya Nabi kita bandingkan apa yang dia kena dengan apa yang Nabi Yusuf pernah kena. Nabi Yusuf, tuan-tuan, kena lebih teruk daripada Nabi kena. Kalau tuan-tuan perasan, Nabi kita hanya dikhianati, dicerca oleh siapa? Saudara mara dia. Tapi Nabi Yusuf, siapa yang khianat dia? Adik-beradik dia. Lagi huara lagi. Tuan-tuan, kita hidup, kalau bukan adik-beradik kita tolong kita, siapa lagi nak tolong? Walaupun satu dunia benci kita, tapi kita ada adik-beradik kita yang backup kita, kita kuat. Tapi rupanya adik-beradik yang bunuh kita. Kecewa dah tuan-tuan, kecewa. Adik-beradik ni benteng akhir. Setelah satu kampung tak suka kita, tapi sebab adik-beradik kita ada, abang kita ada, kakak kita ada, kita jadi kuat. Adik-beradik ni menjadikan kita kuat. Walaupun kita tak kaya, tapi adik-beradik kita ada. Bayang perasaan Nabi Yusuf, dia dikhianati oleh adik-beradik dia sendiri. Dia Nabi Yusuf ni anak Nabi Yaqub. Nabi Yaqub ni dia ada 12 orang anak. Isteri ada 4. Anak dia dengan Lia. Nabi Yaqub kahwin dengan Lia, dapat 6 anak. Rubin, Simuel, Lewi, Yehuda, Ishkhar dengan Zabulon. Dia kahwin dengan Rachel, dapat 2 anak, nama Yusuf dan
Bunyamin. Bunyamin tu adik-beradik satu mak. Kahwin dengan Bilha, dapat 2 anak, nama Naftali dengan Dan. Kahwin dengan Zilfa, dapat 2 anak, Gad dengan Ashir. Adik-beradik 12, khianat adik yang nama Yusuf. Ini cerita semua dalam Quran. Abang-abang dia bertuah punya abang, dia campakkan adik dia dalam perigi yang ada air. Kalau perigi buta tahan lagi, perigi yang masih ada air. Dalam tafsir Al-Alusi disebutkan Nabi Yusuf duduk dalam perigi ada air 3 hari. Abang punya kerja, abang-abang punya kerja. Balik siap nangis-nangis, beritahu ayah adik dah kena bantai baham oleh haiwan buas binatang. Adik-beradik apa pesen macam tu? Nabi Yusuf duduklah dalam perigi. Dijumpai pula oleh satu kafilah perdagangan yang dalam perjalanan daripada Syam nak pergi ke Mesir. Jadi mereka singgah ambil air. Ketika mereka timba air, tengok ada orang tarik, ada benda tarik. Dan ada budak umur belasan tahun, Yusuf. Jadi dia pun tarik. Ingatkan kafilah ni nak tolong Nabi Yusuf. Dia bantai pergi jual buat Nabi Yusuf. Ni geng-geng ahli perniagaan. Benda boleh jual. Jual orang pun orang lah. Kata Ibn Mas'ud, Ibn Abbas dan Qatadah dalam tafsir, mereka jual Nabi Yusuf di Mesir dengan harga 20 dirham. Kata Imam Mujahid dalam tafsir, mereka jual Nabi Yusuf dengan harga 22 dirham. Kata Ikrimah dan Muhammad bin Ishaq, mereka jual Nabi Yusuf dengan harga 40 dirham. Bayanglah kena buang. Kalau dalam tafsir daripada Al-Hasan diriwayatkan, Nabi Yusuf dibuang dalam perigi masa umur 17 tahun. Dia mana nak ambil SPM, bayanglah orang tengah sibuk tuition apa semua nak periksa, kau boleh campak dalam perigi dah tak boleh periksa. Kalau kita sekarang peras tuan-tuan, kecewa betul. Dan dia berpisah dengan ayahnya 80 tahun. Dipisahkan. Dikatakan Nabi Yaqub dia menangis sampai buta mata. Macam Kasim Selamat lah. Sedih sangat. Anak kesayangan yang paling cerdik nak sekolah, nak belajar. Yang lain-lain ni tak berapa nak sekolah dah. Yang ini yang menjadi sikitnya. Yang ini pula matilah. Tapi Nabi Yusuf ni umur panjang. Dia wafat umur 120. Dia sempat lagi hidup dengan ayah dia lepas itu. Cerita Nabi Yusuf ni tuan-tuan semua tahu. Dia daripada seorang hamba yang dijual, sampailah dia jadi pemerintah Mesir. Dia jadi menteri, Perdana Menteri Mesir. Ketika dia dah jadi macam Raja Mesir lah kita panggil, datang adik dia Bunyamin. Dia cam adik dia. Lepas tu dia panggil adik-beradik dia yang lain datang, yang khianat dia dalam perigi dulu. Bawa sekali ayahnya Nabi Yaqub yang dah tua. Adik-beradik dia yang campak dalam perigi ketika dititah masuk istana semua menggigil. Matilah nak, matilah. Ini orang kita campak sekarang dah jadi raja mah. Matilah nak, matilah. Takut. Tapi apakah jawab Nabi Yusuf kepada mereka? La tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Nabi Yusuf kata pada abang-abang dia, hari ini tidak ada cercaan pada kamu. Moga Allah ampunkanlah segala kesalahan kau, sebab dialah maha penyayang antara semua yang menyayangi. Surah Yusuf ayat 92. Jadi bagi Nabi kita, aku kena khianat, ini sikit punya hal. Padahal bagi kita dah besar dah. Nak bagi Nabi kita, Nabi Yusuf lagi teruk kena mah. Dia kena campak perigi mah. Saya mana ada masuk perigi mah. Dia ada fikir begitu. Itu yang dia jadi tak dendam sangat pada orang.